Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah doakan semua berada dalam keadaan yang sihat. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah untuk minggu ini bagi mata pelajaran Jawi. Okey, minggu sebelum ni kita dah belajar tajuk huruf hamzah di bawah huruf alif dan huruf hamzah di atas huruf alif. Jadi minggu ni Ustazah nak bawa kita semua masuk ke tajuk yang ketiga, iaitu tajuk huruf hamzah 3 suku. Ingat ya, huruf hamzah 3 suku. Okey, sekarang Ustazah nak kita tengok macam mana kedudukan huruf hamzah 3 suku ni. Okey, tengok ya. Huruf hamzah tu dia tak duduk di atas huruf alif, dia tak duduk bawah huruf alif, ataupun dia tak duduk sejajar ataupun sebaris dengan huruf alif. Dia duduk dekat mana huruf hamzah tu? Okey, dia duduk 3/4 daripada ketinggian huruf alif. Ingat ya, dia duduk 3/4 daripada ketinggian huruf alif. Jadi sekarang kita tengok huruf hamzah 3 suku. Apa fungsi dia? Okey, hamzah 3 suku ialah huruf hamzah pada kedudukan 3/4 ketinggian huruf alif. Ingat, kedudukan 3/4 daripada ketinggian huruf alif. Ia digunakan pada fungsi seperti berikut. Yang pertama, kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A menerima imbuhan an dan i. Yang kedua, kata dasar yang diakhiri bunyi vokal u menerima imbuhan i. Yang ketiga, diftong atau gandingan vokal au dan ai di awal kata. Yang keempat, gandingan vokal au, ai dan ui. Yang kelima, jika tidak diletakkan hamzah di antara dua vokal berganding, maka terhasillah kata lain. Yang keenam, kata pinjaman bahasa Arab yang mengandungi hamzah tunggal di tengah kata hendaklah ditulis dengan hamzah 3 suku. Dan yang terakhir, yang ketujuh, nama khas biasanya bukan nama Melayu. Okey, sekarang kita tengok yang pertama. Kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A menerima imbuhan an dan i. Okey, kita tengok imbuhan an dulu. Imbuhan an. Okey, pertama sekali, perkataan celaan. Celaan. Okay, kata dasar dia adalah celah. Tengok kan, akhir dia vokal A kan. Okay, bila kita tambah kita tambah imbuhan an, kena letak huruf hamzah 3/4. Okay, perkataan yang kedua, bacaan. Kata dasar adalah baca. Diakhiri dengan vokal A kan. Okey, bila letak imbuhan an dekat belakang, nak jawikan kena letak huruf hamzah 3/4. Okey, yang ketiga, kebendaan. Okay, kebendaan. Kata dasar dia adalah benda. Vokal A. Okey, bila letak imbuhan an dekat belakang jadi kebendaan, kena letak huruf hamzah 3/4. Yang keempat, kesukaan. Kesukaan. Kata dasar adalah suka. Diakhiri vokal bunyi A. Okey, bila kita letak imbuhan an dekat belakang, kena letak huruf hamzah 3/4. Okey, seterusnya, imbuhan i. Imbuhan i sama macam imbuhan an tadi. Okey, perkataan yang pertama, dihargai. Dihargai. Kata dasar dia apa murid-murid? Harga. Sama juga, diakhiri bunyi vokal A. Harga. A.
Bila kita letak imbuhan I dekat belakang dia, kena letak huruf hamzah 3/4. Okay, yang kedua, perkataan meredai. Meredai. Okay, perkataan kata dasar dia adalah reda. Reda diakhiri dengan bunyi vokal A. Bila letak je imbuhan I dekat belakang, nak jawikan, kena letak huruf hamzah 3/4. Yang ketiga, merasai. Merasai. Okey. Kata dasar dia adalah rasa. Diakhiri bunyi vokal A. Rasa. Okey. Bila letak imbuhan I dekat belakang, kena letak huruf hamzah 3/4. Dan yang terakhir, murid-murid, dicintai. Dicintai. Kata dasar dia apa? Cinta. Cinta. Diakhiri bunyi vokal A. Letak je imbuhan I dekat belakang, jadi dicintai. Bila kita nak tukar kepada tulisan Jawi, kena letak huruf hamzah 3/4. Pandai. Okey, yang seterusnya. Kata dasar yang diakhiri bunyi vokal U menerima imbuhan I. Okey, tadi kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A. Sekarang diakhiri bunyi vokal U menerima imbuhan I. Okey, tengok perkataan yang pertama. Perkataan didahului. Okey, kata dasar dia adalah dahulu. Bila menerima imbuhan I dekat belakang, kena letak hamzah 3/4. Okey, tapi ni special, dia tak duduk sebelah alif, tapi dia duduk sebelah waw. Sama juga, kedudukan dia 3/4. Dia tak duduk sebaris dengan huruf waw. Dia duduk 3/4. Okey. Seterusnya, perkataan yang kedua. Merindui. Merindui. Kata dasar adalah rindu. Okey. Bila letak imbuhan I dekat belakang, kena letak huruf hamzah 3/4. Okey. Yang ketiga. Dibaharui. Dibaharui. Okey. Kata dasar dia adalah baharu. Diakhiri dengan vokal U kan. Okey, bila menerima je imbuhan I, kena tambah huruf hamzah 3/4. Okey, dan yang keempat, merestui. Merestui. Kata dasar dia adalah restu. Okey, bila kita terima je imbuhan I dekat belakang, kena letak huruf hamzah 3/4. Okay, contoh awak jawikan, belakang tu huruf I. I ni kalau jawikan huruf Ya. Tapi awak eja merestui, awak tak letak huruf hamzah, awak letak huruf Ya sahaja. Betul ke salah murid-murid? Salah. Sebab apa salah? Sebab bila kita sebut merestui. Ejaan dia merestui ke merestui? Kena sebut betul-betul dan eja betul-betul. Itulah fungsi hamzah 3/4. Okey, sekarang kita pergi yang ketiga, iaitu diftong atau gandingan vokal au dan ai di awal kata. Diftong ni apa murid-murid? Okey, diftong ni adalah gandingan vokal A dengan U, A dengan I. Maksudnya huruf vokal tu dia duduk sebelah-sebelah. Kita tengok macam huruf A tu dia duduk sebelah huruf U, huruf A duduk sebelah huruf I, tapi duduk di awal kata. Ingat, duduk di awal kata. Kita tengok yang mula-mula sekali. Bunyi au di awal kata. Bunyi au ataupun gandingan A dengan U dekat mula-mula perkataan. Kita tengok contoh. Yang pertama, auto. Yang kedua, aura. Yang ketiga, audio. Yang keempat, aur. Perkataan ni sama je. Semua dimulakan dengan vokal AU mula-mula dia. Jadi bila kita nak tukar kepada Jawi, kena letak huruf hamzah 3/4 di antara huruf alif dan huruf
waw. Ingat, letak huruf hamzah 3/4 di antara huruf alif dengan huruf waw. Okey, yang seterusnya, bunyi I di awal kata ataupun huruf A dengan I duduk sebelah-sebelah di mula-mula perkataan tu. Okey, tengok contoh. Ice cream, ice, icing, air. Okey, sama juga macam au tadi. Bila kita nak tukar kepada jawi, kena letak huruf hamzah 3/4 di antara huruf alif dengan huruf ya. Kena letak huruf hamzah 3/4 di antara huruf alif dan huruf ya. Okey, sekarang kita teruskan lagi ya. Okey, gandingan vokal au, ai dan ui. Okey, tapi yang ni dia duduk dekat tengah-tengah perkataan. Yang tadi tu dia duduk dekat awal perkataan. Yang ni dekat tengah-tengah perkataan. Okey, tengok yang pertama. Gandingan vokal au, A dengan U. Okey, tengok perkataan dia. Baung, laung, daun. Sama je, Ustazah dah merahkan. Tiga contoh ni ada gandingan vokal au di tengah perkataan. Jadi bila nak tukar kepada jawi, tak boleh tertinggal huruf hamzah 3/4 di antara huruf alif dan huruf waw. Okay, yang kedua, gandingan vokal I. Vokal A dengan vokal I. Dia duduk dekat tengah-tengah. Okay, contoh dia. Baik, saing, lain. Sama je, tiga perkataan ni ada gandingan vokal I dekat tengah-tengah perkataan. Bila nak tukar kepada jawi, tak boleh tertinggal huruf hamzah 3/4 di antara huruf alif dan huruf ya. Okay, yang ketiga, vokal U dan vokal I di tengah-tengah perkataan. Okay, contoh, buih, duit, suis. Sama, tiga perkataan ni dia ada gandingan vokal U dan I di tengah-tengah perkataan. Bila nak tukar kepada jawi, kena ada huruf hamzah 3/4. Dekat mana? Di antara huruf waw dan huruf ya. Okay, faham kan? Di antara tiga gandingan vokal ni, vokal A, vokal I dan vokal ui. Tak boleh tertinggal huruf hamzah 3/4. Okey, contoh kita nak eja perkataan yang sebelum tadi tu. Vokal A, vokal ui, vokal I. Contoh kita tertinggal huruf hamzah. Okey, jika tidak diletakkan hamzah di antara vokal yang berganding, maka terhasillah kata lain. Contoh yang pertama, Ustazah nak eja perkataan baung. Okey, Ustazah nak eja perkataan baung. Tapi Ustazah tertinggal huruf hamzah. Boleh dibaca dengan perkataan bawang. Dia tak jadi baung. Kita nak eja baung, tapi tertinggal huruf hamzah 3/4. Jadi perkataan bawang. Yang kedua, saya nak eja perkataan laut. Tiba-tiba tertinggal pula huruf hamzah 3/4. Jadi apa anak-anak? Kita tak baca laut, kita jadi lawat. Okay, yang ketiga, perkataan saing. Saing. Eja tertinggal pula huruf hamzah 3/4. Jadi kita baca saing ke anak-anak? Tak. Jadi perkataan sayang. Okay, yang keempat, perkataan lain. Nak eja ni, Ustazah suruh eja perkataan lain. Tiba-tiba awak eja, awak tertinggal huruf hamzah 3/4. Jadi perkataan lain ke? Tak. Jadi perkataan layan. Sebab itulah tak boleh tertinggal huruf hamzah 3/4. Faham? Okey, seterusnya, kata pinjaman bahasa Arab yang mengandungi hamzah tunggal di tengah kata hendaklah ditulis dengan hamzah 3 suku. Tengok contoh yang pertama, perkataan mukmin. Okey, ejaan Rumi dia M-U-K-M-I-N min, mukmin. Okey, kalau ikut kepada ejaan Rumi, sebutan dia adalah mukmin. Okey, tapi ini adalah kata pinjaman bahasa Arab. Jadi, huruf K kita tak eja dengan huruf kaf.
kena tukar kepada huruf hamzah. Sebab sebutan dia adalah mukmin, bukan mukmin. Okay, yang kedua, perkataan muazzin. Muazzin, M-U-A-Z-I-N, muazzin. Kena ada huruf hamzah 3/4 di antara huruf waw dan huruf alif. Sebab apa? Sebab kita sebut dia muazzin, bukan muazzin. Okay, yang ketiga, perkataan muallaf. M-U-A-L-A-F. Okay, kalau ikut ejaan je, kita sebut muallaf. Tapi bila kata pinjaman bahasa Inggeris, bahasa Arab, kena tukar. Kena ada huruf hamzah 3/4. Dekat mana? Di antara huruf waw dan huruf alif. Sebab sebutan dia apa anak-anak? Muallaf, bukan muallaf. Okay, yang terakhir, perkataan muktamar. Sama macam perkataan mukmin tadi. M-U-K-T-A-M-A-R. Huruf K kita tak eja dengan huruf kaf, tetapi tukar kepada huruf hamzah 3/4. Okey, sebab sebutan dia adalah muktamar, bukan muktamar. Okey, boleh faham kan? Okey, yang terakhir anak-anak adalah kata nama khas. Kata nama khas. Okay, kata nama khas ni apa? Salah satunya adalah nama orang. Nama orang. Okey. Biasanya bukan nama Melayu. Okey, biasanya bukan nama Melayu. Ada nama orang Melayu, tapi biasanya kebanyakannya adalah bukan nama Melayu. Okey, contoh yang pertama, tengok eng, ng, eng. Okey, macam mana kita nak jawikan eng? Kena ada huruf hamzah sebelum huruf nga. Okey, selalunya kita nak jawikan huruf rumi ng, kalau kita tukar kepada jawi kita pakai huruf nga sahaja, betul? Tapi ini adalah nama orang, kita tak boleh letak huruf nga sahaja. Kena letak huruf hamzah 3/4 di permulaan, barulah bunyi dia eng. Okey, yang kedua, ong, 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 ong. Okey, kalau tengok huruf O dekat depan, huruf O kalau tukar kepada jawi adalah huruf waw. NG kalau tukar kepada jawi adalah huruf nga, betul? Okay, tapi ini nak eja nama orang. Ingat balik, nak eja nama orang, ustazah kata kena letak huruf hamzah 3/4 di permulaan perkataan tu. Okey, barulah bunyi dia ong. Kalau tak letak huruf hamzah 3/4 di permulaan tu, bunyi dia apa anak-anak? Dia jadi wang. Kita bukan nak eja wang, kita nak eja ong. Betul? Okey, yang terakhir, yang ketiga, eng. E-N-G. Eng. Okey, bila kita nak eja, kena ada huruf hamzah 3/4 di permulaan nama tu. Okey, kalau tertinggal huruf hamzah 3/4, dia jadi apa anak-anak? Dia jadi yang. Kita nak eja eng ke nak eja yang? Okay, nak eja eng kan? Bila nak eja eng, kena ada hamzah 3/4. Okey, faham kan? Okey, jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Okey, ustazah minta maaf sebab video minggu ni agak panjang. Sebab tajuk yang kita bincangkan pun agak panjang. Okey, jadi tugasan awak minggu ni, buka buku tulis, jawikan perkataan berikut dengan betul. Ada 10 perkataan yang ustazah bagi, jawikan dengan betul, okey? Dalam buku tulis jawi. Okey, itu saja untuk minggu ini. Ustazah ucapkan ribuan terima kasih atas semua perhatian awak untuk ustazah minggu ni. Terima kasih banyak-banyak anak-anak. Ustazah hargai sangat fokus awak untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan dalam tajuk yang baru dan hari yang sama dan waktu yang sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.